gambar kurang memuaskan ke, tolong apa? Tolong respon ya. Okey, saya takut. Sekejap. Okey, tolong maklumkanlah. Okey, takut saya cakap seorang-seorang pula nanti kan. Okey, so seperti mana yang saya telah janjikan, saya akan buat sesi ulang kaji lah walaupun kehadiran tak begitu memuaskan, dan saya memahami mungkin ada pelajar-pelajar yang ada urusan, mungkin line internet tak berapa bagus, okey, tak ada duit nak top up, okey, ataupun ada yang dah start bekerja, okey. Jadi itu urusan masing-masing lah, okey. Tapi walau bagaimanapun saya punya tanggungjawab saya akan tunaikan, okey, untuk memberi kefahaman yang lebih dan pemahaman yang lebih lah kepada awak, okey, sebagai persediaan sebelum menghadapi ujian, okey. Okey, boleh saya mula sekarang Okey, gambar clear PowerPoint yang saya share sekarang? Ya, cikgu. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. So hari itu saya dah bagi dekat dalam quiz, dalam GC saya dah masukkan beberapa latihan yang mana ada gangguan sebab ada pelajar-pelajar yang baru masuk ni, saya kena admit. Saya kena apa? Admit untuk dia orang masuk. Okey. So saya dah masukkan beberapa latihan, okey, untuk awak buat lah. Okey, untuk awak buat, ada ramai lagi yang tak buat, okey, dan ada yang buat tu pun dia main hentam je lah, okey, tak tahu sama ada dia faham ataupun dia main, sebab soalan tu pilihan, aneka pilihan. Jadi mungkin ada pelajar yang main tembak je jawapan tu, okey, tanpa memahami. Okey, mungkin ada juga pelajar yang memahami, okey. So kita recall balik lah, okey, saya maklumkan kepada awak bahawa ujian kita akan lakukan pada hari Ahad malam. Okey, pada hari Ahad malam, jam berapa tu saya belum maklumkan lagi. Cikgu Nurliza belum maklumkan, tapi hari Ahad malam akan ada ujian satu secara online. Okey, secara online pada hari Ahad malam. Okey, jadi saya akan remind balik dekat dalam group, okey, supaya pelajar alert lah. Okey. So hari ini saya akan buat ulang kaji balik, okey, apa yang saya telah ajar. Okey, insya-Allah malam esok akan ada lagi. Nanti saya akan buat secara latihan lah. So hari ini saya akan macam ulang kaji balik melalui kuliah saya yang saya telah terangkan sebelum ni lah. Okey. Okey, ada ramai pelajar yang kena admit ni susah sikit. Kalau tak sebelum ni boleh masuk je. Okey, sekarang ni kena admit pula. Bila saya tengah mengajar ni ada pelajar yang admit. Okey, sekejap saya nak setting macam mana ni untuk pelajar ni automatik boleh masuk. Okey. Sebab sebelum ni tak ada masalah, pelajar boleh join je. Okey. Okey, okey, kuantiti fizik ada dua lah. Kuantiti fizik ada dua. Okey, kuantiti fizik tu apa? Adalah kuantiti yang boleh diukur. Okey, menggunakan unit standard SI lah. SI tu maksud standard. Okey. Ada dua, iaitu kuantiti asas dengan kuantiti terbitan. Okey, ada dua jenis iaitu kuantiti asas dengan kuantiti terbitan. Kuantiti asas ni ialah yang basic lah. Okey, yang saya dah ajar sebelum ni, yang Pak Jin semua tu, yang awak belajar tu. Dan yang keduanya adalah kuantiti terbitan. Okey. Jadi kuantiti asas ni ada 7. Okey, jadi yang kuantiti terbitannya ada banyak lah. Okey, jangan saya macam ada bunyi signal-signal untuk pelajar masuk ke apa, saya tak pasti dah ni. Okey, jadi ada terganggu sikit. Okey, presentation saya. Okey, ada kuantiti asas ada 7. Okey. Dalam soalan latihan yang saya bagi tu pun ada juga yang saya tanyakan kuantiti asas, tapi ada juga pelajar yang jawab salah. Jadi kuantiti asas ni kena ingat, okey, cahaya. Okey, so ada 7. So unit-unit pun ada kat situ lah. Unit dia apa? Panjang ada meter, jisim ada kilogram, masa ada saat, arus elektrik ada ampere, suhu ada Kelvin. Okey, bilangan kepekatan ada mol, keamatan cahaya adalah kandela. Okey. So ini pun ada di dalam nota. Okey, ada di dalam nota yang telah saya kongsikan. Jadi nak ingat, okey, Pak Jin, okey, makan apa? Makan ayam sakit perut kan? Sakit. Sakit kerana cacing. Okey, Pak Jin makan ayam sakit. Pak Jin tu makan ayam sakit kerana cacing. Pak Jin makan ayam sakit kerana cacing. Okey. So bila buat nanti ujian secara online ni, okey. So
macam mana, ada kelonggaran lah sebenarnya untuk awak ni. Sebenarnya dia tidak boleh tengok nota untuk ujian nanti. Tapi yelah, saya pun tak tahu awak ingat ke tak kan. Jadi saya macam pejam mata je lah. Okay? Tapi kalau dia boleh membantu awak, okay, so awak proceed je lah. Okay? Sepatutnya tidak boleh tengok nota. Okay? Tidak dibenarkan melihat nota. Okay? Tapi bila online ni kadang-kadang saya agak ada budi bicara sikit lah. Okay? Okey, ini adalah unit asas. Unit kuantiti terbitan pula, okey. Kuantiti terbitan ni adalah kuantiti yang dihasilkan daripada yang asas tadi. Okey, yang dihasilkan daripada yang asas tadi, iaitu yang 7 tadi itu, sama ada dia melalui proses pendaraban ataupun proses pembahagian ataupun proses kombinasi antara darab dengan bahagi. Okey, antara darab dengan bahagi. Okey, so ini adalah kuantiti terbitan yang terbit daripada yang asas tadi. Okey, contohnya kat sini pecutan. Pecutan formulia dia adalah laju bahagi dengan masa. Hal laju bahagi dengan masa. Okey, hal laju bahagi dengan masa. Okey, jadi unit asas dia, unit dia adalah meter saat. Okey, so unit terbitan dia lah. Okey, kalau kita lihat kat sini, okey, saya tak pasti boleh conteng ke tidak. Okey, so kalau kita lihat kat sini hal laju ni, okey, hal laju ni dia adalah daripada jarak, daripada jarak dengan masa untuk pecutan ni, jarak dengan masa. Okey, so dia datang kat sini, saya boleh pecahkan lagi ikutkan hal laju ni, saya boleh pecahkan lagi jarak dia. Kemudian tumpatan jisim bahagi dengan isi padu. Okey, jisim ni yang basic tadi adalah, okey, yang basic tadi ada. Isi padu ni datang daripada yang jarak kan, isi padu kan ada panjang, darat lebar, darat tinggi. Jadi saya boleh pecah-pecahkan lagi, so nanti akan terhasil daripada yang asas. Jadi semua ini kuantiti terbitan ni terhasil daripada yang asas. Okey, sama ada dia melalui proses pendaraban ataupun pembahagian yang asas. Okey. Okey. Ini nak kena basic, nak kena tahulah, okey, kuantiti terbitan. Okey. Jadi banyak lagi lah, okey, kalau nak dinyatakan tak termampu untuk saya tulis kat sini, okey, sebab terlalu banyak. Okey, ada pelajar-pelajar baru nak masuk ni, saya kena admit sekejap ya. Okey. Okey, so itu okey, ini kita lihatlah momentum. Okey, ini jisim. Kan momentum ni adalah jisim kali dengan hal laju. Jisim ni memang yang asas. Okey, jarak bahagi dengan masa. Okey, jarak bahagi dengan masa. Hal laju ni datang daripada jarak bahagi dengan masa. So jarak pun yang basic, masa pun yang basic. Yang 7 tadi. So maknanya momentum ini adalah kuantiti terbitan yang terhasil daripada apa? Daripada yang asas tadi, yang 7. Okey. So kemudiannya tekanan. Okey, terhasil daripada daya bahagi dengan luas. So daya ini boleh pecahkan lagi, dia jadi jisim kali dengan pecutan. Jisim ni yang asas. Pecutan ni boleh pecah lagi kan. So bila dia pecah jadi banyak lah. Okey. Ini antara contoh lah, saya tak nak terangkan lagi detail. Tapi yang asas dengan kuantiti asas dengan kuantiti terbitan tu kena jelas. Okey, asas tu ada 7. Okey, yang terbitan ni terhasil daripada asas tadi. Sama ada proses darab, bahagi ataupun kombinasi kedua-duanya. Okey. Okey. Okey, okey, kemudian saya nak sentuh berkaitan dengan apa nombor piawai. Okey, ini nombor-nombor piawai ni yang saya dah ajar awak, penukaran unit ni. Okey, penukaran unit ni ada banyak lah. Okey, tera giga mega tu dah belajar tu. Jadi kita ringkaskan lah. Ini nombor piawai. So kalau saya ada nombor dia 1 ni banyak sangat lah kosongnya tu. So saya boleh tukar jadi 1 kali 10 kuasa 7. Ni saya dah ajar awak tekan kalkulator lah. Okey. So yang ni pun sama juga, terlalu banyak kosongnya, kosong, terlalu banyak dia kosong. So saya boleh ringkaskan dia jadi sebagai 5 kali 10 negatif 14. Okey, ini nama dia bentuk piawai. Okey, ini nama dia bentuk piawai. Okey, kejap lagi saya akan tunjuklah sikit-sikit latihan pada awak. Okey, bagaimana untuk penukaran unit lah. Okey, ni awak dah hafal lah, tera, giga, mega. Okey, tera, giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano, piko. Okey. So ini dia punya urutan lah, saya rasa awak dah ingat semua. Okey. Ni cara dia nak hafal lah. Tengok guru mereka kata dia cantik, maka minta nombor phone. Tahi gigi mereka kuning disebabkan selalu minum Milo and Palpi.
Tahi gigi mereka kuning disebabkan selalu minum Milo and Palpi. Okey. Okey, kejap ya, ada alam-alam yang berbunyi untuk saya membenarkan pelajar. Okey, sepatutnya pelajar-pelajar kena masuk menggunakan ID KPM. Senang sikit. Kalau awak masuk menggunakan ID personal, nanti terganggu saya punya pengajaran ni sebab saya kena admit awak untuk masuk admit. Okey, kadang-kadang saya terlepas pandang, saya tak perasan. Okey, saya tengah mengajar ni sebab saya buat slide share. Nanti bila awak masuk lambat kan saya tak perasan. Kalau yang ID KPM ni dia automatik akan masuk. Okey. Okey, ini macam mana contoh ni kilometer dengan meter, tak ada masalah lah, agak mudah. Okey. Saya nak tunjuk contoh macam penukaran. Okey, ada juga yang saya kongsikan dalam soalan tu, okey, berkaitan penukaran unit, okey, yang mana pelajar dia dalam latihan yang saya bagi tu ada juga pelajar yang dia main tembak je lah kot, okey. So saya nak kongsikan sedikit macam mana soalan-soalan sekiranya kalau kita nak buat penukaran unit. Contoh yang ada kat sini adalah okey, 1000 nanometer kepada kilometer. Okey. So saya buat dekat Word sekejap Okey. Saya besarkan kat sini. Contohnya, saya padam sekejap. So kalau lah ada soalan itu adalah 1000 nanometer. Dia nak tukar kepada kilometer. Okey, nampak tak? Nampak tak gambar saya share ni? Nampak. Okey, so macam mana kita nak tukar sekarang ni dalam situasi begini? Okey, ni ramai okey, yang dah lupa dah macam mana saya nak tukar. Okey, so sekarang ni kita lihat yang tak sama kat sini ni N nano, ni kilo. Okey. So M dengan M tak ada masalah. Okey, M dengan M tak ada masalah. So sekarang ni saya nak jawapan dia dalam kilometer. Saya nak dalam kilometer. Okey. So nano ni saya nak kena buang. Nano saya nak buang. Kilo saya nak tambah. Saya nak buang nano, saya nak top up kilo. Jadi macam nak buat? So kita buat 1000 kan? Ni nano. Meter tak ada masalah sebab M sama-sama M ada. Nano ni. So macam mana nak buat nano, 1000 nano ni? Nano. Okey. Saya nak buang nano ni. Saya nak buang sebab saya nak jawapan dia kilometer. So nano saya nak kena buang, saya buat jadi saya darab. Macam mana saya buat? Per 1 nano 10 kuasa negatif 9 kan nano kan? Macam tu. Jadi nano ni cara nak buang dia adalah kita buat begini. Okey, saya potong. Tu cara nak potong. Kita letak kat bawah. Nano tu berapa? 10 negatif 9. Okey. Maknanya sekarang ni nano dah tak ada. Meter adalah tak ada masalah. Kemudian nak top up pula dengan K. Ada K. Kilo. Kena top up pula dengan kilo. So darab. Okey, darab. Kena top up K. Sekarang ni nano dah kena buang. Okay, meter kita kekalkan. Nak top up dengan K. Bila nak top up dengan K, K ni kita tak boleh letak kat bawah. Sebab kalau letak kat bawah ni maksudnya bahagi kat bawah. So kita K kita buat atas. 1K. 1K itu maksudnya berapa? 10 kuasa 3. Okey. So sekarang ni meter tak ada masalah lah, memang ada. So K ni kita dah top up. Kita dah top up K. So nanti apa awak nak buat tekan kalkulator, awak tekan 1000 kan. Darab dengan, saya ada ajar tekan apa? Eksponen tu kan, EXP tu kan. Dekat kalkulator awak tu saya dah ajar tu. Darab dengan apa? EXP kan. EXP negatif 9. Darab, ni darab kan? Ni darab.
Okey, yang ini di okey ni kilo, okey yang ini kita buat bahagi ya. Okey, ni saya padam jap. Saya buat bahagi kat sini. Yang ni saya buat bahagi. Kenapa cikgu buat bahagi? Sebab yang kat sini 10/3-nya di bawah. Okey, dalam pecahan kalau dekat bawah ni maksudnya kita bahagi. So kita bahagi dengan EXP kan EXP buat 3. Nanti awak akan dapat jawapan dia lah. Nanti awak akan dapat jawapannya. Okey. Okey. Siapa ada kalkulator? Saya tak bawa pula kalkulator saya, tertinggal tak. Okey, ada siapa ada kalkulator tak? Ada tekan, boleh tekan tak? Siapa-siapa volunteer bagi jawapan? Apa keluar jawapan dia? Hello, anybody? Hello. Diego, jawapan dia 1 darab -9. 1 darab -9, 10/9. Macam tu? 10 -9. Okey. So jawapannya 1 darab 10/9. Okey. So macam contoh tadilah. Okey. So saya terangkan tadi macam tu. Tapi jawapan dia tadi saya lupa tulis unit dia lah. Okey, terlupa pula. So sekarang ni unit dia mesti ada kilometer. Maafkan saya tinggal lah. Okey, ni mesti ada kilometer. Okey, ni cara dia lah. Okey, macam mana kita nak buat. Okey, penukaran. Okey, ini saya rasa mungkin ramai pelajar yang lemah sebab saya rasa akan keluar ni soalan ni. Okey, soalan berkaitan dengan penukaran. Okey, kita lihat lagi dalam ni ada tak soalan-soalan yang berkaitan yang boleh saya tunjukkan. Okey, okey, kita lihat soalan yang ada kat sini 4.33 saat mili saat tukar kepada nano saat. 4.33 mili saat tukar kepada nano saat. Okey, saya tunjukkannya. 4.33 mili saat tukar kepada nano saat. Okey. Banyak pula nak kena. Okey. Okey. Soalan dia adalah 4.33 mili saat, dia suruh tukar jawapan ni kepada nano saat. Okey. So macam nak buat? Okey, saat dengan saat tak ada masalah lah. Okey. Saat dengan saat okey ada. Bukan encik saat. Okey. Saat dengan saat tak masalah. Cuma sekarang ni macam mana saya nak buat? M ni mili. Mili ni saya kena buang lah. So 4.33. Okey, saya akan darab dengan mili kan, mili. Mili ni saya nak buang sebab saya nak jawapan dia dalam nano. So bila saya nak buang, so tadi saya terlupa pula. Saya kena ada kat sini tadi lah. 4.33 mili. Ada mili ni saya nak buang. Bila nak buang, saya kena letak mili tu dekat bawah 1 mili. Mili ni berapa? 10 negatif berapa? 3 kan? Betul kelas? 10 negatif 3 mili. Okey. So sekarang ni bila dalam situasi ni saya dah potong, mili dah tak ada. Mili dah tak ada lah. Mili dah tak ada tapi kena top up dengan nano. Kalau nak top up dengan nano kena buat darab. Kalau nak top up kena letak nano ni kan. Kena letak kat atas lah 1 nano. Jangan letak kat bawah je. 1 nano. 1 nano bersama dengan berapa? 10 negatif 9. Okey. Nanti awak dapatlah kalkulator, awak tekan 4.33 darab dengan apa? EXP negatif 3 kan? Darab dengan bukan darab bahagi. Kan saya bahagi dengan EXP, keluar jawapan dia negatif 9. Nanti awak dapatlah jawapannya dalam nano saat. Okey. Boleh ya? Pada kalkulator boleh tahu apa jawapannya keluar? 4.33 darab 10/6. 0.6. Okey. So itulah cara dia. Ada siapa bertanya setakat ni? Boleh saya teruskan? Saya nak tunjukkan fokus banyak sikit latihan kat sini ya. Okey, berkaitan dengan latihan ni saya nak tunjuk sikit. Okey.
Okey, apa lagi latihan yang ada? 3.4 ni apa ni? Micro eh? Micro kosong berapa? Allah Allah. Kelas, micro kosong berapa? Tak ingat. Kelas, micro kosong berapa? Negatif 6. Ni apa ni? M besar. M besar ni apa? Mega. Micro negatif 6. Kalau M besar ni? Mega. Mega berapa? Kuasa 6 kan? Kuasa 6. Okey, kuasa 6. Okey, so kalau lah ada soalan, soalan tu dia tunjukkan tadi, saya tunjukkan sikit latihannya. 3.4. Okey. Okey, so dia buat kat situ soalan dia 3.4, dia buat simbol ni micro. Simbol micro lah. Okey, micro apa tadi tu? Dia tanya micro apa ni? K ni Kelvin micro Kelvin. Okey. Okey. So dia micro K kat sini udah besar. Okey, so dia suruh tukar kepada M. Okey. Okey, so K kat sini tak ada masalah lah. Kita tak kacau K. Kita tak kacau lah. So apa yang kita lakukan adalah kita perlu tukarkan micro ni nak kena buang. Okey, micro nak kena buang. Kalau nak kena buang, saya letak dekat bawah 1 micro. Macam tu. 1 micro 10 negatif 6. Okey, so saya boleh potong. Micro dah hilang, dah kena potong. Darab dengan M. Kena top up M. M ni mega. Mega berapa? Kuasa, kita buat ni. Mega ni kena letak 1 mega 10 kuasa 6. Okey, so begitulah. Nanti awak tekanlah kalkulator 3.4. 3.4 darab dengan EXP. EXP negatif 6 bahagi dengan tekan lagi EXP. EXP 6 nanti keluar jawapan. Okey, dalam M K. Okey. Boleh setakat ni ada nak bertanya? Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Ya. Alhamdulillah. Faham. Alhamdulillah. Okey, kalaulah soalan itu, kalau soalan tu ada ditanya begini, okey. Macam mana nak tukar ni? Okey, 350 km kuasa 2 tukar pada meter kuasa 2. Okey, saya tunjuk soalan ni 350 km kuasa 2 tukar jadi meter kuasa 2. Okey, saya tunjuk lagi satu contoh. Kalau yang ada kuasa 2 macam mana pula? Okey, yang ada kuasa 2 macam mana pula kita nak buat kalau ada yang melibatkan kuasa 2. Okey. Ya. Bila ngajar online ni banyaklah keterbatasan nak menulis tu. Okey. Okey, kalau ada dengar suara anak menangis, okey, suara apa-apalah yang awak dengar tu abaikan je lah. Okey. Okey. Soalan dia tadi 350. Okey, km. Okey, kalaulah soalan ni keluar macam ni yang ada kuasa 2. 350 kilometer kuasa 2 nak tukar kepada meter kuasa 2. Nak buat macam mana soalan macam ni kalau keluar? Kan? Kilometer kuasa 2 kan? Aduh. Nak tukar kepada meter kuasa 2 kan? So macam mana kita nak buat? So maksud dia kat sini 350 ni km ni maksud dia macam ni tau. Dia ada km, kuasa 2 ni dia ada km macam tu. Dia ada 2 kali. Itu maksud dia km. Okey. Km tu ada 2 kali. Kalau ada kuasa 2 ni, class pay attention, kalau ada kilometer kuasa 2 ni maksud dia km. Okey. Dia ada km. Okey. So ada 2 kali km. So ada 2 kali k. M. Dia sepatutnya dia kalau ikutkan matematik lah dia ada kurungan kat sini. Okey. Dia ada kurungan tapi tak apalah untuk dalam sains ni biasa kalau ada kuasa 2 ni maksudnya k pun ada k dengan m ni kuasa 2. Okey. So ada 2k. So macam ni km.
Okay, so sekarang ni yang kita nak buang adalah K. M tu kita tak nak buang sebab M tu M tu tak kacau lah. Okay, M tu tak kacau Jadi kita nak buang yang K itu kita nak buang. Okay. K itu nak buang. Jadi K ni ada dua. Yang ni M ni kalau saya combine dapatlah M kuasa 2. M dengan M ni akan dapat balik M kuasa 2, tak ada masalah. K ni ada dua sebenarnya. Okay, KM. Okay, so saya nak buang K. So macam mana saya nak buang K? Saya akan buang. Okay, saya buat per. Okay, 1 km. 1 km lah. Sorry. 1 K, sebab saya nak buang K. Bersamaan dengan 10 kuasa 3. Darab dengan, ni buang satu. Ada lagi satu. Okay, 10 kuasa 3, 1 K. Baru boleh buang. Okay. So kita dah buang K. Makanya kat sini M ni kalau combine ni dapatlah M kuasa 2. Okay, yang M ni ada M dengan M ni kalau saya gabung ni darab ni MM dapat M kuasa 2 lah. So tak ada kacau. So makanya awak tekan kalkulator nanti 350 darab dengan EXP 3. Darab lagi dengan EXP 3. Okay, boleh buat macam itulah sebab dia ada dua kali. Nanti awak akan dapatlah jawapan dia seperti mana yang ada dekat dalam slide ni lah. Dia akan dapat 3.5 kali 10 kuasa 8. Okay, dapat tak? Siapa yang tekan kalkulator dapat tak? 3.5. Siapa yang tekan kalkulator tekan 350 kali dengan eksponen 3 kali dengan eksponen 3. Dapat tak jawapan dia? Dapat. Tapi kalau dapat 350 darab 10 kuasa 6 boleh ke? Okey, 350 darab 10 kuasa 6. Kan? Kita kuasa 2. Okey, ada yang kalkulator keluar jawapan ni. Okey, dia keluar jawapan dia 350 kali 10 kuasa 6. Okey. Kat sini yang kita belajar nombor bentuk piawai. Okey, saya tak kata jawapan ni salah. Jawapan ni betul lah. Oh cikgu, saya tekan kalkulator keluar jawapan macam ni lah cikgu. Jawapan dia keluar macam ni. 350 kali 10 kuasa 6. Saya tak kata jawapan ni salah. Jawapan ni betul. Tetapi bila kita belajar bentuk piawai, kalau kita belajar bentuk piawai, titik tu dia mesti dekat mana? Titik tu mesti berhenti. Ni 350, titik dekat belakang tau. Okey, nombor 350, titik tu ada dekat belakang. Okey. Okey, saya besarkan balik 350 darab 10 kuasa 6 meter kuasa 2 dia dapat jawapan. Titik ni dekat sini. Titik ni kat belakang. Nombor piawai, titik itu mesti berada di mana? Nombor piawai titik tu mesti bergerak, dia mesti berada dekat ni, dia mesti berada kat sini. Dia mesti kat situ. So makanya kita akan adjust lagi jawapan itu dapat 3.50 darab dengan 10 kuasa 8. Jawapan ni saya tak kata salah, betul, tapi tak menepati cita rasa nombor piawai. Cita rasa nombor piawai dia mesti macam ni. Dia mesti macam ni. Titik itu mesti selepas nombor yang pertama. Okey. Okey, jelas Jadi disebabkan sini 6, saya gerak 2 point, 2 pergerakan. Jadi saya kena top up lagi 2 jadi 8 lah. 3.5 boleh, 3.50 pun boleh. Ini nama dia bentuk piawai. Okey, jelas ini nama dia bentuk piawai. Okey, jadi kalau awak tekan kalkulator, cikgu saya tekan kalkulator keluar dapat 27 kali dengan 10 kuasa 4 lah. Betul ke salah? Saya tak kata salah, tapi tak menepati cita rasa bentuk piawai. Jadi kadang-kadang awak tengok jawapan cikgu tak ada jawapan pun. Okey, so titik tu dalam penjawapan awak ni dia kat sini. So kena gerak kat sini. Dia jadi 2.7 darab 10 kuasa 5. Ini baru betul. Okey. Kemudian tiba-tiba keluar pula lagi jawapan. Cikgu, saya dapat jawapan 0.16 kali dengan 10 kuasa negatif 3 lah. Betul ke salah? Okey. Jadi nombor ini masih lagi belum dalam bentuk piawai. Jadi kalau bentuk piawai dia kena alihkan titik ni pergi ke sini. Jadi 1.6 kali 10. Ni awak gerak jadi top up lagi 1 negatif 4.
Itu macam. Okey. Jadi nombor piawai tu dia mesti titik dia selepas nombor yang pertama. Okey, yang ni kena jelas. Tolong respon sikit. Jelas tak? Hello, anybody home? Jelas. Ini namanya, alhamdulillah, ini namanya bentuk piawai. Okey, bentuk piawai. Takut-takut awak tekan kalkulator, keluar jawapan terus awak terus nak tanda jawapan. Tapi cikgu jawapannya tak ada cikgu. Sebab tak menepati cita rasa bentuk piawai. Okey. Jadi begitulah. Okey. Yang kalau ada kuasa 2 pun sama juga. Okey, contohnya kalau saya buat kat sini, CM ada, MM ada. Okey, kalau kuasa 3 dia lagi banyaklah. Okey. Okey. So ini berkaitan dengan perkara unit. Okey, lebih kurang ada 15 minit lagi. Okey, saya akan teruskan pula. InsyaAllah besok saya akan masuk dari segi soalan-soalan yang saya kongsikan dengan awak tu. Besok saya akan buat Google Meet. Saya nak discuss soalan yang saya kongsikan dengan awak tu dan yang awak buat dalam quizzes tu. Okey, saya akan bincang jawapan dia. Okey. So hari ni lebih pada kuliah je lah. Okey, kerana ini kuantiti skala dengan kuantiti vektor. Ini pun ada juga soalan saya tanya dekat dalam quizzes tu. Ramai juga budak yang main tembak aje. Dia tak jelas. Kuantiti skala apa? Kuantiti skala ni dia ada magnitude saja. Magnitude ni apa cikgu? Magnitude ni nombor je, nilai sahaja. Dia tak ada arah. Dia hanya menggambarkan nilai. Timbang berat, timbang jisim. Berapa jisim? Oh, jisim saya 60 kg. Itu kuantiti skala. Okey, dia tak ada menggambarkan arah. So jarak, laju. Cikgu, laju kan ada arah. Ada budak pernah bertanya saya. Cikgu, laju kan ada arah. Tak, laju dia tak ada arah. Okey. Laju baru ada arah. Dia beza laju dengan laju. Laju dia ada arah. Tapi dia tak menggambarkan arah. Yang menggambarkan arah, laju. Okey. Jarak. Cikgu kan jarak kan ada menggambarkan arah. Jarak tak menggambarkan arah. Tetapi sesaran menggambarkan arah. Dia hampir sama. Jarak dengan sesaran hampir sama. Sama tapi tak serupa. Okey, lebih kurang macam itulah. Okey, kalau jarak kita hanya ukur berapa? 2 km. Itu sahaja. Dia tak menggambarkan arah. Kalau nak menggambarkan arah, sesaran. Okey, jadi kuantiti skala ni dia hanya menggambarkan magnitude sahaja. Iaitu nilai angka itu sahaja. Manakala kuantiti vektor dia menggambarkan, menunjukkan magnitude dan arah. Ada nilai dan ada arah dia. Okey, masa hanya magnitude, tak menggambarkan arah. Okey, pecutan. Okey, isi padu hanya menggambarkan nilai sahaja tapi tak menggambarkan arah. Suhu hanya memberi nilai sahaja. Tenaga hanya memberi nilai. Arus elektrik hanya memberi nilai sahaja. Okey, medan elektrik ia ada arah ke mana. Okey, medan magnet pun ada medan. Okey, kalau ada medan ni dia menggambarkan arah. Okey, ni antara soalan-soalan yang ada ditanya dalam soalan quizzes tu. Okey, ada budak jawab dengan salah lah. Okey, so ada arah kiri kanan lah. Okey, so saya nak tanya awak soalan pertama. Jom kita uji otak yang berkarat. Okey, kita baca soalan yang pertama. Kereta Ferrari itu bergerak dengan laju 300 km sejam. Saya nak tanya, magnitude ada tak? Tolong respon. Ada. Arah ada tak? Tak ada. Arah tak ada. Tak ada arah. Laju tak menggambarkan arah. Ingat saya pesan tadi, kalau laju baru ada arah. So kuantiti dia adalah kuantiti, kita namakan kuantiti skala. Alamak, soalan kedua dah keluar dah. Okey, soalan 2 pun sama juga. Kereta api bergerak dengan laju. Soalan 2, kereta api bergerak dengan laju. Dia ada magnitude dan dia ada arah. Maka kita namakan dia sebagai kuantiti vektor. Okey. Ketumpatan air laut ialah 1025 kg meter padu. Ada magnitude? Ada tak magnitude? Ada betul? Ada. Okey, magnitude kan saya cakap. Angka, nilai, angka, ya ada. Arah yelek. Tak. Okey. Jadi kuantiti skalar. Okey. Sarah berjalan sejauh 500 meter. Ada magnitude? Of course ada. 500.
Ada. Arah ada tak? Arah? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay, kuantiti skala. Mailing mencatat masa. Okey, masa. Ini pun kuantiti. Dia tak menggambarkan arah pun kuantiti skala. Kuasa metal, kuasa pun sama juga pun kuantiti skala. Tak ada arah. Suhu bilik, suhu pun sama juga. Tak ada menggambarkan arah, kuantiti skala. Berat. Okey, berat Siva. Okey, berat Siva ialah 450 Newton. Okey. Kenapa kat sini ada arah? Ni kenapa ada arah? Okey, magnitude memang ada lah 450. Memang ada magnitude. Saya nak tanya, arah ni kenapa dia tik arah? Kenapa ada arah? Kenapa? Cikgu berat, mana ada arah tu? Dia ada beza tau, jisim dengan berat. Kalau jisim kan saya dah ajar kat kelas, kalau jisim timbang berapa jisim? Jisim saya adalah 60 kilogram. Okey, itu saya namakan sebagai kuantiti skala sebab dia hanya menggambarkan magnitude 60 kilo. Soalan saya jisim. Kalau ingat tak dalam kelas saya ajar berapa berat? Lepas ni kalau orang tanya berapa berat, jangan sebut 60 kilo. Salah. Soalan dia tanya, dia pokok dia tanya berapa berat. Kalau berapa berat, 60 itu kekalikan dengan graviti. Pecutan graviti berapa? 9.81. Bila ada faktor. Berat itu adalah jisim kali dengan graviti. Okey, jisim kali dengan graviti. So berat. Kalau soalan ditanya jisim, ya, dia kuantiti skalar sahaja. Okey, sebuah kapal terbang Boeing memecut 25 meter saat semasa berlepas dari lapangan terbang. Memecut. Ni pecutan. Ni pecutan. Bila pecutan, dia ada menggambarkan magnitude dan dia menggambarkan arah pecutan. Okey, itu pecutan. Okey. Cikgu dia tak cakap pun pergi arah kanan ke kiri ke. Okey. Okey, kat sinilah kita kena faham, kita kena jelas, kita boleh membezakan walaupun dia tak cakap. Cikgu cakap kalau ada arah dia cakap dia kiri ke kanan ke atas ke bawah. Ayat ni dia kata kapal terbang ni dia tak pergi pun atas kiri kanan bawah pun dia tak cakap pun. Tak ada arah lah. Ada budak confuse nanti. Dia kata tak ada arah. Tapi kat sini kenapa dia ada magnitude, dia ada arah sebab kat situ kategori pecutan. Bila pecutan ianya adalah kuantiti vektor. Bila pecutan dia menggambarkan arah. Okey, bila pecutan menggambarkan arah. Okey. Kem Batu 10 terletak sejauh 15 km dari Bandar Kuantan. Okey, dari Bandar Kuantan. So kat sini kita ada melihat kat sini situasi dia pun ada menggambarkan arah juga. Okey, Kem Batu 10 terletak sejauh 15 km dari. So kita nampak kat situ ada yang menggambarkan direction. Dari mana? Dari Bandar Kuantan. So dia kuantiti vektor lah. Okey. Had laju lebuh raya ialah 110 km sejam. Had laju. Okey, kuantiti vektor ke kuantiti skala? Okey. Ini adalah kuantiti skala kerana tidak menggambarkan arah lah, had laju. Kalau laju itu ada arah. Kalau laju tak ada. Ini had laju ni sama macam laju lah. Had laju sama macam laju. Kalau laju itu ada arah. Okey. Okey. So ini antara contoh-contoh lah kuantiti skala jarak masa yang basic lah yang tak akan menggambarkan arah. Okey. Yang kuantiti skala senang je, jarak, jisim, masa, laju, tenaga, kerja, kuasa. Okey. So yang ni semua melibatkan arah. Okey, magnitude dan arah. Okey, daya, sesaran, berat. Okey. Laju, berat ada kerana kalingan graviti saya dah pesan. Berat tu adalah jisim kalingan graviti. Okey, 5 minit lagi untuk saya proceed. Okey, semasa saya amalkan. Okey, bukan saya kena tak lambat lah. Okey, so saya tak ambil masa yang lama sebab kadang-kadang belajar online ni dah tekangan sikit. Okey, perwakilan vektor. Okey. Ni saya dah terangkan cerita saya
notation ni agak jelas. Okey, yang saya dah pernah terangkan ke awak, ini adalah perwakilan vektor. Okay, vektor-vektor ini boleh ditulis dalam keadaan P kepada Q. Ada anak panah ke atas. Kadang-kadang dia buat PQ